السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد طه الأمين، وحبيب رب العالمين على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا ضد ولا زوجة ولا ولد له، ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا حجم ولا حيز ولا جهة ولا جسة له، ولا أين ولا صورة ولا شكل ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الانفصال والاتصال. لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بنية الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا عن الرياء والعجب والفتوى بغير علم. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala yang saya muliakan, para AJK Surau, para asatidzah, muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Pertama dan selamanya kita ikhlaskan niat kerana Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menghadiri majlis ilmu, mendengar daripada ilmu-ilmu agama yang mana seringkali disebut oleh para ulama dan warid dalam hadis dan Al-Quran tentang bagaimana besarnya fadilat-fadilat bagi orang yang mendengar daripada ilmu. Walaupun dia hanya duduk dalam majlis ilmu, ada baginya kemuliaan yang besar. Antaranya adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan asbab daripada majlis ilmu ini dicabut akan kesedihan hati seseorang. Seseorang yang kalau dia sakit, tuan-tuan, sakit fizikal, dia akan pergi ke klinik, maka dia akan balik dalam keadaan sembuh insya-Allah. Bagi orang yang dia tahu di sana ada juga yang dipanggil sebagai asbabul batinah, sebab-sebab batin. Sebab zahir kita pergi ke klinik. Ada juga di sana yang dipanggil sebagai asbabul batinah, sebab-sebab batin. Antaranya adalah apabila dia menghadiri majlis ilmu dengan niat syifa, dengan niat kesembuhan, maka dia keluar dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan daripada penyakit tersebut. Dan antaranya Allah subhanahu wa ta'ala mengutuskan malaikat Rata'il. Ada satu malaikat ini nama dia Rata'il. Tugas dia apa? Tugas dia adalah mencabut kesedihan dalam hati-hati hamba-Nya. Antara sebab, sebab musabab yang menjadikan malaikat ini mencabut kesedihan pada hati seseorang adalah dengan menghadiri majlis ilmu. Jadi mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita mendapat fadilat-fadilat, barakah-barakah daripada majlis ilmu, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan majlis ilmu ini asbab untuk kita masuk di dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah ta'ala kita akan sambung, tuan-tuan, pada membacakan daripada kitab Laftatul Kabidi ila Nasihatil Walad, karangan Syekh Abdul Rahman Ibn Ali yang dikenali sebagai Al-Hafidh Ibn Jauzi rahimahullah Al-Hambali, yang sangat terkenal dengan kitabnya. Dia ada banyak kitab, tuan-tuan. Ibn Jauzi rahimahullah dalam kehidupan dia telah mengarang lebih daripada 500 kitab. Yang mana kata fuqaha
tidak ada sebelum daripada Ibn Jauzi. Ibn Jauzi ni dia hidup lebih kurang 500 Hijriah. Yang ni lebih kurang 1000 tahun dulu. Kata ulama, tidak ada ulama seperti Ibn Jauzi yang sebelumnya yang mengarang kitab sebanyak Ibn Jauzi rahimahullah. Jadi subhanallah, seorang yang sangat alim, yang faqih, Hanbali. Dan antara kitab yang masyhur yang sering menjadi rujukan para ulama akidah, menjadi rujukan bagi akidah Imam Ahmad bin Hanbal adalah Daf'u Syubahi Tashbih. Kitab yang kalau kita nak lihat manakah akidah yang benar-benar dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal, maka dirujuk daripada kitab Daf'u Syubahi Tashbih karangan Ibn Jauzi rahimahullah. Jadi ada banyak kitab, antaranya adalah kitab Laftatul Kabid yang memberi faedah bagi seorang ibu atau ayah atau guru atau orang yang nak membuat tarbiyah bagi seorang yang lain. Dia tengok bagaimana Ibn Jauzi rahimahullah dia menyusun ibarat-ibarat para ulama, menyusun tertib-tertib untuk dia menuntut ilmu agama. Jadi pada bulan lepas tuan-tuan telah kita syarahkan pada fasal tentang turutan-turutan ilmu yang sepatutnya bagi seseorang penuntut ilmu itu didahulukan. Jadi telah disyarahkan bahawa kata muallif, awwalu ma yanbaghi an-nadharu fihi ma'rifatullah. Ilmu yang paling afdal, yang paling utama seseorang itu belajar adalah mengenal Allah dan Rasulnya. Dan kita dah syarah panjang lebar tuan-tuan, bagaimana mengenal Allah, bagaimana mengenal para anbiya, sifat-sifat yang mustahil bagi para anbiya. Dan juga tidak dilupakan tentang perbahasan tentang riddah, yakni a'zamuz zulum, kezaliman yang paling besar ataupun dosa yang paling besar adalah riddah. Sebahagian mak ayah mereka membuat tahzir bagi anak, kena pakai tudung, kena jaga ikhtilat, kena baca Quran, solat. Tapi mereka jarang-jarang mentahzir anak daripada kekufuran. Jarang-jarang mereka cakap kepada anak, jangan gurau tentang urusan agama kerana ia menghampiri kepada kekufuran. Jarang-jarang orang cakap kepada anak dia, jangan membayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jarang-jarang orang cakap bahawa takdir Allah tidak berubah kepada anaknya. Jadi dalam ilmu aqidah dibahaskan tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dibahaskan tentang mengenal para anbiya, tentang sifat-sifatnya, dan tidak dilupakan mentahzir anak daripada kekufuran. Kerana ini adalah a'zamuz zulum, kezaliman yang paling besar. Jadi perlu buat tahzir kepada anak-anak tentang kekufuran. Kemudian kita dah syarahkan bahawa di sana ada juga yang dipanggil sebagai dalil wujudillah min haitsul ijmal, dalil kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sudut keumuman, yakni bagaimana kita wajib mengajar anak kita tentang mengenal Allah. Kita wajib bagi tahu dia adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah adanya alam. Yani kalau contoh orang tanya, apa bukti Allah Subhanahu wa ta'ala wujud? Kita kata adanya alam. Setiap binaan mesti ada yang membina, setiap tulisan mesti ada yang menulis. Maka alam ini lebih aula ada baginya pencipta. Maka sebab itu Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, mereka mengatakan orang yang daripada ahlu fatrah, yang mereka tidak diutuskan para anbiya, ataupun mereka ini jauh daripada komuniti Islam, tidak sampai perkhabaran la ilaha illallah, mereka juga tidak terkecuali daripada mengenal pencipta. yakni walaupun tidak ada orang yang mengkhabarkan bahawa alam ini ada baginya pencipta, tetap tidak dimaafkan. Kenapa? Kerana ada baginya akal. Ada baginya akal yang menjadikan dia boleh tafakkur akan adanya pencipta. Cumanya tuan-tuan, apabila kita dah fikir alam ni macam mana boleh laut ni dekat bawah, macam mana matahari boleh jadi panas,
Macam mana ikan sifatnya dalam air, kita kata mesti ada yang mengkhususkan dengan sifat sekian-sekian. Baik. Bagaimana kita nak tahu yang mengkhususkan alam ini dengan sifat sekian-sekian itu namanya Allah? Ya, ini setelah diisbatkan adanya pencipta, macam mana kita tahu bahawa pencipta itu namanya Allah? Maka ini diuzurkan. Di sisi Hanafiyah diuzurkan. Kalau orang itu tidak tahu nama Tuhan itu adalah Allah, diuzurkan sebab tidak dikhabarkan. Jadi kita mengetahui dengan cara apa? Dengan cara bis-sama', dengan cara mendengar. Jadi ini adalah dalil-dalil min haitsul ijmal yang wajib diajarkan kepada anak-anak tentang bukti kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ثم يجب عليه أن يعرف ما يجب عليه من الوضوء والصلاة والزكاة إن كان له مال. Kemudian setelah diajarkan akidah, wajib mengajarkan anak-anak tentang hukum hakam. Salat, puasa, haji sekiranya dia mampu, zakat sekiranya dia ada harta. Tapi mengajarkan ini bukanlah dengan cara semata-mata kita kata kepada anak kita, okey, sekarang kamu ambil wudu, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Tak, bukan macam tu tuan-tuan. Tetapi ajar sekira-kira dia keluar daripada perkara yang menjadikan wudu tidak sah. Contoh, kalau kita kata basuh muka, maka wajib kita kata basuh tu maksudnya mesti mengalir air. Kalau sapu tak sah. Kemudian bagi tahu dia muka itu hadnya di mana. Daripada tempat tumbuh rambut kebiasaan manusia sampai ke dagu. Dagu tu apa? Pertemuan dua tulang rahang. Kemudian daripada telinga ke telinga. Kemudian ditarik tali daripada tempat tumbuh rambut sampai ke telinga. Maka apa yang di bawah kawasan itu dipanggil wajah. Maka termasuklah daripadanya sideburn, bulu mata ataupun bulu bulu yang tumbuh di atas jabhah, yakni bulu dahi. Semuanya termasuk daripada wajah. Jadi wajib dibasuh. Macam tu cara ajar. Bukan semata-mata kita kata okey wajib basuh muka. Maka adalah setengah muslimat yang mereka ni tidak diajar bahawa sideburn itu daripada muka, dia tak basuh. Maka tidak sah. Kerana dia sangka sideburn itu daripada rambut. Kemudian contoh kepala. Wajib dia ajar kepala itu mana? Daripada tempat tumbuh rambut kebiasaan manusia ila nuqratil qafah, sampai ke satu tulang yang terbonjol dekat belakang kepala ni. Ada satu tulang kecil namanya nuqratul qafah. Itu had kepala. Bawah daripada nuqratul qafah ini bukan kepala. Maka sah atau tidak kalau setengah budak-budak atau orang tua sekalipun dia ambil air kemudian dia sapu di rambut yang tumbuh dekat atas leher? Sah ke tidak sah tuan-tuan? Tidak sah. Maka sebahagian budak-budak apabila nak ambil wudu, dia pakai serban. Masuk sekolah agama pakai serban. Tapi bila nak basuh kepala, dia malas nak buka serban. Maka dia basuh mana? Dia basuh dekat bahagian bulu yang tumbuh dekat atas leher. Tidak sah. Kerana tidak diajar dengan cara yang betul. Sebahagian perempuan dia malas nak buka dia punya skop kepala tu, maka dia tarik rambut dia. Rambut tumbuh dekat dalam kawasan kepala, tapi dia basuh kat mana? Rambut had yang telah melepasi kepala. Juga tidak sah. Yang ni sekira-kira kalau dijatuhkan rambut, maka yang melepasi daripada kawasan kepala itu tidak sah. Ini kalau contoh tuan-tuan, kita tarik rambut, basuh hujung dia. Ini ramai perempuan buat. Laki pun sama. Dia basuh hujung. Tidak sah. Kenapa? Kerana rambut itu telah melepasi kawasan kepala walaupun dia tumbuh dalam kawasan kepala. Jadi wajib diajar dengan cara yang betul. Bukan semata-mata kita ajar, okey ni sekian. Masuk bab solat wajib diajar dengan cara yang betul. Bagaimana perkara-perkara yang membatalkan solat? Antaranya al-harakatul wahidatul lil-'ain. Antaranya satu pergerakan dengan tujuan bermain. Yani walaupun pergerakan bagi anggota yang kecil. Contoh dia kenyit mata. Dia kenyit mata dengan tujuan bermain. Batal.
Dia cuik kawan dia walaupun tidak melebihi 3 pergerakan dengan tujuan bermain, batal. Dia pijak kaki kawan dengan tujuan bermain, batal. Jadi kena ajar dengan cara macam tu. Bukan semata-mata kita kata okey ajar solat lepas fardu ain. La, tak semestinya. Sebab itu bila kita ajar dengan cara yang betul, dengan dhabit para ulama, maka kita akan dapat ramai orang yang mereka tidak mentarbiyah anak dengan cara yang sahih. Jangan kata hafal Quran lagi, tak, fardu ain dulu. Fardu ain dulu. Ramai yang buat dengan cara yang tidak sahih. Jadi tuan-tuan mesti mengajar anak dengan cara yang betul. Baik. Setelah dia ajar tentang hukum hakam fardu ain, kita sambung. Kata muallif rahimahullah, wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Fayanbaghi lidzil himmati ay yataraqqa ila al-fada'il. Maka hendaklah orang yang ada semangat yang tinggi, himmah. Himmah ini dia adalah awal bagi azam. Azam ini putus, dia memang nak buat pada masa akan datang. Himmah ini kata ulama dia awal bagi sifat al-azam. Fayatashaghala bihifdzil Qur'ani wa tafsirih. Maka orang yang ada semangat yang tinggi, maka hendaklah dia menyibukkan diri dengan menghafal Al-Quran. yakni setelah dia menyibukkan diri dengan memahamkan tentang akidah dan hukum hakam syarak, maka barulah disibukkan dengan hafal Quran. Bukan seperti setengah orang yang mereka inginkan anak mereka dalam bidang agama hafal Quran dulu. Tak betul. Bahkan sebahagian mak ayah tuan-tuan, mereka cakap dekat anak-anak bila nak hantar ke madrasah, dia kata, kamu nanti pergi madrasah hafal Quran, jangan lupa. Kalau lupa nanti berdosa. Kadang-kadang dia cakap ini dosa besar, jangan lupa. Maka jangan disibukkan melainkan dengan hafal Quran. Kerana kamu dah hafal maka lupa, hukumnya berdosa. Dan mereka mengambil daripada satu hadis yang kata ulama ianya tidak sahih, yang mana kononnya Nabi SAW cakap, telah pun dipertunjukkan bagi aku amalan hamba, dan aku tidak melihat amalan dosa yang lebih besar daripada orang yang diberikan satu ayat Al-Quran kemudian dia lupa daripada. Ini hadis yang tak sahih. Sebahagian orang mengambil dalil daripada hadis ini dan mengatakan orang yang lupa daripada Al-Quran berdosa besar. Tak betul tuan-tuan. Nabi SAW sendiri lupa. Nabi SAW lupa tentang ayat Al-Quran. Pernah satu ketika Nabi buat solat. Nabi buat solat, kemudian habis solat Nabi rasa macam ada satu ayat tertinggal. Nabi tanya, afi qaumin Ubay, ada tak daripada orang yang solat ni, kaum kat sini Ubay, nama dia Ubay, daripada qari, orang yang hafal Quran. Maka dipanggil Ubay. Nabi tanya, kenapa kamu tak betulkan apa yang aku telah tertinggal daripada ayat Al-Quran? Maka Ubay kata, ya Rasulullah, wallahi lamma lam taqra'ha dhanantu annaha qad nusikhat. Ya Rasulullah, aku sangka ketika kamu meninggalkan satu ayat daripada Al-Quran, aku sangka bahawa ayat ini telah pun dimansuhkan. Sebab tu aku tak tegur, sebab aku ingat ayat ini telah dimansuhkan. Maka Nabi SAW kata, ma rufi'an, tidak diangkat ayat ini, tidak dimansuhkan. Lakinni nasituha, tetapi aku telah lupa daripada ayat tersebut. Dalil ni hadis riwayat Bukhari. Dalil apa ni tuan-tuan? Dalil bahawa orang yang terlupa daripada ayat Al-Quran tidak dihukum sebagai maksiat, melainkan kalau dia lupa dengan tujuan dia menganggap ayat Al-Quran itu adalah perkara yang remeh, baru ada hukum yang lain. Tapi kalau semata-mata dia lupa, itu tidak dihukum sebagai maksiat. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, ketika mana Nabi SAW berjalan dengan Aisyah, kemudian Nabi berlalu pada satu rumah. Kemudian Nabi mendengar ada sahibud dar, orang yang berada dalam rumah tersebut sedang baca ayat Al-Quran. Nabi kata, rahimahullah,
Dzakarani ayatan kuntu qad nasituha. Semoga Allah merahmatinya yang telah mengingatkan bagi aku ayat Al-Quran yang telah aku lupa daripada. Jadi kalau Nabi SAW lupa daripada ayat Al-Quran, maka macam mana kita, tuan-tuan? Manusia, tuan-tuan, al-insan summiyal insanu linisyanihi. Dinamakan manusia ini kenapa? Kerana sifat lupa. Jadi bagaimana nak menghukum sebagai maksiat bagi makhluk yang memang sifatnya pelupa? Jadi tidak boleh dihukum orang yang meninggalkan ataupun lupa daripada bacaan Quran itu sebagai maksiat. Tapi kita kata ianya ada kebaikan. Orang yang memelihara hafalan Quran ini ada padanya fadilat yang besar, ada baginya kemuliaan. Tetapi tidak sepatutnya orang mendahulukan hafalan Quran ke atas orang yang sepatutnya dia menghabiskan masa dengan menuntut ilmu fardu ain. Jangan kita sibukkan diri dengan hafal Quran melainkan setelah kita memahami ilmu fardu ain. Para ulama, tuan-tuan, syara' mengajar umat Islam untuk buat tarbiyah bagi anak ini dengan cantik. Kalau kita tengok bagaimana tarbiyah yang sepatutnya dibuat oleh ibu bapa kepada anak-anak, sangat cantik, tuan-tuan. Apabila anak ini mula lahir, maka diajarkan bagi anak ini apa? Perkara pertama sekali, tahnik. Orang zaman sekarang mereka tak tahu. Mungkin tuan-tuan tahulah, orang lama. Orang zaman sekarang tak tahu. Mereka sangka tahnik ini pada hari ke-7. Tak, tuan-tuan. Tahnik ini sebenarnya disyariatkan, sunatnya adalah pada ketika dia dilahirkan, sebelum dimasukkan dalam mulutnya sesuatu selain daripada perkara yang nak ditahnikkan. Yang ni sebelum masuk susu, sebelum masuk ubat, sebelum masuk makanan dalam mulut dia, maka ditahnikkan. Ini kalau contoh anak kita lahir, kalau zaman Covid dulu tak boleh lah. Macam saya dulu, subhanallah, 3 hari baru jumpa. Jadi terlepaslah fadilat ni. Jadi kalau zaman sekarang, tuan-tuan, dah tak ada dah Covid dan sebagainya, mak ayah boleh masuk. Bila anak tu dilahirkan, sunat untuk kita buat tahnik. Kita melumurkan langit dia dengan sesuatu yang manis, kurma atau madu atau kismis atau selain, sebelum dimasukkan apa-apa dalam mulut dia. Ini perkara yang disunatkan ketika dia baru dilahirkan. Kemudian diajarkan azan, diazankan ke atas telinga dia, kemudian diiqamatkan, kemudian dibuat sesuatu dengan cara yang baik, dibuatkan syahadah bagi lisan dia. Sampailah hari ke-7, kita bagi nama. Hari ke-7 disyariatkan, disunatkan untuk bagi nama. Kemudian kita buat cukur rambut. Orang panggil cukur jambul. Cukur jambul, cukur rambut dia, kemudian buat apa? Kita timbang. Timbang dengan nilaian bagi timbangan itu, sekiranya anak lelaki timbangan emas. Kalau anak perempuan, nilaian timbangan rambut itu dengan timbangan perak. Jadi jaranglah kalau kita nak timbang rambut anak ni, kadang-kadang tak naik 1 gram. Nak naik 0.01 pun tak naik kadang-kadang. Jadi kita andaikan nilaian bagi berat rambut tersebut dengan emas kalau anak lelaki. Kemudian dikeluarkan bagi kepada orang fakir atau miskin. Kalau anak perempuan, dicukur rambut dia, kemudian dinilaikan dengan timbangan perak. Kemudian dibuat apa, tuan-tuan, hari ke-7? Dibuat aqiqah. Buat sembelih. Kalau lelaki, sunat 2 ekor kambing atau biri-biri dengan sifat-sifat yang disebut dalam kitab-kitab para ulama tentang perbahasan udhiyah dan aqiqah. Bagi anak perempuan, 1 ekor kambing pada hari ke-7. Kemudian diberikan nama-nama yang baik. Dalam adat para ulama, tuan-tuan, adat para ulama di negara Arab, biasanya mereka menamakan anak mereka, contoh kalau anak perempuan, mereka menamakan anak mereka dengan nama ibu bagi si suami.
Faham tuan-tuan? Yang ni kalau contoh mak saya, nama mak saya Maryam, maka adat orang Arab, para ulama di kalangan orang Arab, mereka akan menamakan anak mereka yang perempuan dengan nama Maryam. Kenapa? Kerana nak menggembirakan hati si mertua, ibu mertua. Ini perkara yang baik. Dan jangan kita pelik tuan-tuan. Ni mak kita dah nama Maryam, apa nak bagi nama anak Maryam lagi? Tak, ini adat. Sebab itu kalau kita tengok di kalangan orang Arab, nama dia Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin. Dia ulang tu je. Kenapa? Antaranya sebab nak memasukkan kegembiraan dalam hati mentua. Ada baginya kebaikan. Ada baginya kebaikan. Kalau nama-nama itu daripada nama yang baik lah. Kalau nama mak kita Kuntum maka tak diberikan lah. Kita bagi kepadanya nama-nama yang sunnah diberikan, yang ada baginya kebaikan. Jadi subhanallah, syarak mengajarkan kita bagaimana anak itu bila dilahirkan sudah dibuat sekian-sekian. Belum buat tarbiyah lagi tuan-tuan, baru diberikan nama, dibuat aqiqah, kemudian dicukur, kemudian dibuat sedekah dan sebagainya. Belum bagi buat tarbiyah. Kemudian apabila anak ini dah mula boleh bercakap, mula boleh bercakap, yang ni biasanya umur 2 tahun atau setahun setengah dah boleh bercakap, ataupun lambat sikit 3 tahun, maka kata ulama diajarkan dia adab. Diajarkan dia adab. Jangan diajarkan anak kita dah boleh bercakap, cakap tak nak kawan, jangan pergi jauh-jauh. Ini yang biasa mak ayah ajar. Bila anak tu dah pandai bercakap, dia ajar pula perkara-perkara yang kurang adab. Ini tak betul. Walaupun anak kita itu daripada orang yang belum mumayyiz, belum mukallaf, jadi jangan kita ajar perkara yang tak ada adab. Ajarkan dia bila dapat sesuatu sebut barakallahu fiik. Ajarkan tuan-tuan. Cakap terima kasih, barakallahu fiik. Ajarkan bagaimana nak melayan orang yang lebih tua. Dan ajarkan dia supaya tidak bercakap apabila dua orang yang dewasa sedang bercakap. Diajarkan. Bukan ambil masa sehari dua tuan-tuan, ambil masa setahun, 2 tahun. Jadi jangan kita stres. Slow-slow. Kemudian biasanya anak apabila mereka dah boleh berjalan, kata ulama biasanya perkara pertama yang dia tertarik padanya adalah apa dia? Perkara pertama yang biasa anak tertarik apabila dia dah mula-mula berjalan adalah makan. Nak makan macam-macam. Sikit-sikit nak makan, sikit-sikit nak makan. Maka diajarkan kepada anak tersebut supaya mengawal makanan. Tidak memberi kepada anak apa-apa sahaja yang dia minta. Maksudnya bukan setiap masa dia minta dia akan dapat. Dia ajarkan macam tu. Kemudian diajarkan kepada anak-anak untuk mereka ini tidak dibiasakan dengan keselesaan. Ini sangat penting. Daripada umur 2 tahun. Jangan sentiasakan kalau nak tidur mesti atas katil. Tak. Kadang-kadang kata guru kami, bagi dia tidur atas lantai. Lantai yang dilapik lah. Sebab kalau lantai yang simen ni, tile ni dia ada mudarat. Jadi kita bagi lapik, contoh kapet satu, biar dia tidur atas lantai. Dalam seminggu buat sekali. Biasanya guru kami dia ajar macam tu. Seminggu jangan mesti ada satu hari biar dia tidur atas lantai. Jangan bagi dia sentiasa dia selesa tidur atas katil. Kemudian dalam sehari, dalam seminggu diajarkan supaya dia tidak makan melainkan sekadar keperluan sahaja. Yakni kalau contoh dalam seminggu, dalam sehari contoh hari Rabu, dia hanya makan nasi dengan kicap. Cukup. Dia ajarkan macam tu tuan-tuan. Supaya apa? Supaya dia ini tidak dibiasakan kalau nak makan mesti ada ayam atau ikan atau kambing atau daging. Tak. Dia ajarkan. Penting tuan-tuan. Supaya nak menjadikan anak kita ni beradab. Supaya mengajarkan anak kita ni ada sifat beradab. Jangan sentiasa kita bagi apa sahaja yang dia nak. Dalam sehari. Dan perkara ini tuan-tuan diajar oleh para ulama sampai dia dah dewasa, sampai dia dah baligh, sampai dia baligh.
Jangan sentiasa dia tidur atas katil, jangan sentiasa dia makan nasi dengan daging. Mesti kadang-kadang cukup makan nasi, kemudian kicap, cukup. Okey. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, itu mesti diajar. Ini syarak mengajar. Kemudian apabila anak ini dia dah sampai kepada umur tamyiz, ramai orang mereka tak tahu tamyiz, maka mereka buat tarbiyah dengan cara yang salah. Tamyiz ni tuan-tuan, ataupun orang yang mumayyiz, adalah mereka yang kalau dari sudut bahasa adalah orang dapat membezakan. Dari sudut syarak, mumayyiz ini adalah mereka yang boleh memahami ucapan yang berhajat kepada fikir. Yang ni kalau contoh, kita tanya kepada anak kita, seminggu ada berapa kali Jumaat? Ni kita tanya. Biasanya umur berapa boleh jawab tuan-tuan? Nanti cuba tanya, kalau ada cucu anak umur 7 tahun, 5 tahun, cuba tanya anak umur 5 tahun. Jangan kita ingat dia bijak, tak. Tanya dia umur 5 tahun, cuba tanya, seminggu ada berapa kali Jumaat? Ataupun tanya kepada dia, RM1 5 keping dengan sekeping RM5, mana lagi banyak? Maka ini adalah soalan-soalan yang berhajat kepada fikir. Kalau dia boleh jawab, maka diiktibarkan anak ini sebagai mumayyiz. Kalau dia tak boleh jawab, maka dia ini belum mumayyiz. Sebahagian ulama mereka menetapkan kebiasaan umur mumayyiz adalah 7 tahun. Yakni tamat usia 7 tahun nak masuk tahun ke-8. Yang ni bukan baru nak masuk tahun ke-7, tak. Tamat usia 7 tahun, masuk tahun ke-8. Sebahagian ulama mengatakan, yang ni kalau contoh kita ambil pendapat bahawa mumayyiz itu adalah apabila orang memahami ucapan yang berhajat kepada fikir, lambat. Biasanya umur 7 tahun baru mumayyiz. Kadang-kadang 6 tahun pun tak mumayyiz lagi. Sebahagian ulama mereka mengatakan untuk menentukan umur mumayyiz adalah budak-budak ini dia mampu untuk makan, minum dan istinja dengan sendiri. Yakni dia boleh makan sendiri, dia boleh minum sendiri, dan dia boleh basuh berak kencing sendiri. Ini adalah ta'rif para ulama yang kedua. Dan kalau kita ambil pendapat ini, biasanya umur berapa boleh basuh berak sendiri, makan minum sendiri? Biasanya umur mungkin 5 tahun. Betul? Mungkin umur 5 tahun, 6 tahun. Apabila dah mumayyiz tuan-tuan, tapi dia belum lagi 7 tahun. Jadi kalau contoh sebahagian budak 5 tahun dah mumayyiz, tapi dia belum sampai 7 tahun. Kerana apabila 7 tahun wajib mengajar. Kalau dia dah mumayyiz tapi belum 7 tahun, maka boleh untuk dia mengajar dan menyuruh budak tersebut solat, tapi tidak wajib. Boleh dia suruh budak itu ajar budaknya solat dan menyuruh dia solat, tapi bukan wajib untuk dia suruh. Apabila tamat 7 tahun, maka barulah budak ini diwajibkan untuk menyuruh ke atasnya solat, setelah diajarkan hukum hakam. Setelah diajarkan hukum hakam. Bukan semata-mata disuruh untuk dia solat semata-mata, tak. Disuruh untuk mereka solat. Jadi subhanallah, kalau kita nak buat tarbiyah tuan-tuan, bila kita nak bagi anak kita hafal Quran, yakni kalau contoh kita nak ikut tertib ini, mungkin mereka khatam fardu ain umur 7 tahun atau 8 tahun, sebab tu mereka dah boleh fikir. Jadi bila nak suruh hafal Quran, macam mana Imam Syafi'i 10 tahun dah hafal Quran? Guru kami rahimahullah 10 tahun dah hafal Quran dan kutubus sittah. Macam mana nak buat macam ni tuan-tuan? Jadi ketika dia boleh mula bercakap, yang ni umur berapa tadi boleh bercakap? Biasanya 2 tahun atau 3 tahun. Maka mula ditalqinkan. Ini dipanggil ibarat kita talqinkan budak ini beberapa surah.
iaitu kita bacakan ke atasnya beberapa surah ataupun beberapa ayat, dia ulang bacaan kita walaupun dia tak kenal huruf. Yang ni tidak dibuka lagi Iqra, tidak dibuka lagi Al-Quran, kita hanya talqinkan, kita baca baginya surah Fatihah contoh, kemudian dia ulang dengan bacaan yang betul. Haram mengajar anak dengan bacaan yang salah. Contoh, diajar baginya sebut ha dengan ha, ataupun tidak meraihkan tasydid. Contoh, sebahagian orang mereka ajar anak mereka, contoh baca surah, baca doa makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Habis salah. Doa makan tak ada masalah lah, tak berdosa, tapi dia telah merosakkan makhraj. Bila budak-budak ni dah boleh mula cakap, ajarkan dia sebut dengan makhraj yang betul. Contohnya apa? Waqina, qi. Bukan ki. Ki itu huruf lain, huruf kaf. Mengubah huruf kalau bacaan dalam solat ataupun bacaan dalam Al-Quran, kesalahan ini adalah kesalahan yang besar, yang hukumnya berdosa besar. Jadi ajarkan dia waqina, qi, adzaban nar, Allahumma barik lana, bukan Allahumma barikana, barik lana, satu-satu tuan-tuan. Boleh jadi satu doa ni boleh jadi sebulan, tak apa, nak kelang kabut nak pergi mana, sebulan kita ajar doa ni sahaja. Kemudian bulan depan ajar doa nak tidur, bismika Allahumma ahya wa amut, ajar satu-satu, ahya ha wa amut, ada hamas. Kemudian bangun tidur sebut alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, ajar satu-satu. Kalau contoh dalam setahun, yakni kalau contoh macam anak saya umur 2 tahun 7 bulan, anak saya boleh bercakap setahun setengah macam tu, alhamdulillah. Jadi dalam contoh dalam setahun, contoh 2 tahun lah, 2 tahun sampai 3 tahun. Kalau sebulan, maksudnya sebulan 30 hari diulang satu doa je. Tak payah nak kelang kabut nak masuk semua doa, tak. Sebulan satu doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Okey, settle. Bulan depan, bulan kedua ajar pula doa lain. Cukup sampai 3 tahun tuan-tuan. Terkejut orang, budak umur 3 tahun sebut dengan makhraj yang betul. Ini yang akan berlaku kalau diajar anak dengan cara yang sahih. Jangan kelang kabut. Sebahagian orang, contoh macam zaman sekarang, bila kita buat kelas mengaji, kita tengok ramai budak-budak laju habis Iqra, tak tahu macam mana boleh habis laju, habis Iqra laju. Tapi bila kita buat tasmi', makhraj salah, tak kenal huruf, panjang pendek tabu, tasydid, habis. Maka tuan-tuan, diajarkan satu persatu. Umur 2 tahun diajarkan doa-doa dan bacaan dalam solat. Kemudian diajarkan makhraj yang betul. Kemudian dibetulkan bacaan-bacaan yang penting dalam solat. Jangan disuruh mereka solat lagi tuan-tuan. Ini penting. Budak yang belum mumayyiz tidak boleh disuruh untuk mereka solat. Contoh macam sebahagian taska-taska ataupun apa kita panggil sebagai tadika ke, umur 2 tahun ada satu slot solat sunat duha, betul? Macam saya cari tempat-tempat nak hantar anak, 2 tahun ada satu slot solat sunat duha. Boleh ke tak boleh tuan-tuan? Pertama sekali kita kena tahu bahawa antara syarat sah solat adalah mumayyiz. Mesti mereka ini mumayyiz. Tak cukup syarat sah, maka tidak sah daripadanya solat. Seperti mana orang yang tidak menutup aurat tidak sah daripadanya solat. Jadi boleh tak kalau contoh kita kata kepada orang-orang, contoh orang-orang awam, contoh dia nak buat street dakwah, dia pergi kepada bawah jambatan dan sebagainya, dia kata jom kita solat, tapi saya tak tahu aurat, tak apa, kita solat dulu. Apa hukum tuan-tuan menyuruh orang untuk buat ibadah dengan cara tak sah? Haram. Yang ni kalau contoh kita kata kat orang ni, saya tak ada wuduk lagi, tak apa, jom kita try solat. Haram. Tak boleh.
Jadi begitu juga budak yang belum mumayyiz, tidak cukup daripadanya syarat sah solat. Jadi tidak disuruh untuk budak ini buat solat. Tidak dikatakan budak ini 2 tahun 3 tahun, okey jom kita solat, angkat takbir macam abah, Allahu Akbar, kemudian buat rukuk. Tidak diajarkan macam itu. Okey, insya-Allah kita azan dulu, kemudian kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah lillahi ta'ala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah kita syarahkan tentang umur tamyiz, maka kita tahu bahawa budak yang belum mencapai umur tamyiz bukan tarbiyahnya adalah dengan cara menyuruh mereka salat, tetapi tarbiyahnya adalah untuk menyuruh mereka melihat bagaimana salat dan menghafal bacaan-bacaan dalam salat. Bila dah mumayyiz, maka baru diajar hukum hakam dan menyuruh mereka salat, dan wajib membawa mereka ke masjid dan surau bagi anak-anak yang lelaki. Supaya apa? Supaya mereka tahu perkara ini disyariatkan fardu kifayah bagi lelaki untuk buat solat di masjid atau surau, di tempat yang sekira-kira terzahir syiar solat Jumaat. Kemudian tuan-tuan, habis itu, maka kalau contoh dah lebih daripada mumayyiz, umur 10 tahun setelahnya itu, insya-Allah kalau ada masa yang panjang kita akan sebut. Kemudian kata muallif, fa yatashaghala bi hifdzil Qur'ani wa tafsirih. Maka kalau dia dah habis fardu ain, maka disebutkan dengan hafal Quran dan tafsir. Tafsir dipelajari bagi ahli, bukan dikupas bagi orang yang bukan ahli. Kerana menceritakan tentang tafsir Quran tanpa ilmu, tanpa ditalaqi ilmunya, hukumnya berdosa besar. Kata Nabi SAW, man qala fil Quran bi ra'yihi faqad akhta'a walau asab. Siapa yang bercakap tentang Al-Quran daripada pandangan dia sendiri, maka dia berdosa besar walaupun dia telah bertepatan ucapannya tersebut dengan tafsiran yang betul. Yang dia buat pandai, dia tafsir Quran tanpa ilmu. Tiba-tiba betul dengan apa yang sepatutnya ditafsirkan. Maka kata Nabi SAW, faqad akhta'a walau asab. Hukumnya adalah berdosa juga walaupun tafsirannya itu betul, kerana dia tafsir tanpa ilmu. Jadi tafsir adalah bagi ahli. Wa bi hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian anak tersebut diminta untuk menghafal hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ma'rifati siyarihi, yani siyari Rasul, dan mempelajari tentang sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasiyari ashabih, dan mempelajari sirah-sirah para sahabat. Wal ulama'i ba'dahum, dan para ulama setelah daripada para sahabat. Liyatakhayyara martabatal a'la fal a'la, untuk dia memilih martabat yang tinggi sebagai contoh untuk dia ikut. Jadi dia ajar sirah-sirah daripada para sahabat, para anbiya, dan sirah para ulama. Wala budda min ma'rifati ma yuqawwimu bihi lisanahu min an-nahwi wa ma'rifati tarafin musta'malin min al-lughah. Kemudian juga mengajarkan anak-anak ini ilmu yang mengkuatkan lidahnya pada menuturkan bahasa Arab. yakni diajarkan hukum hakam dari sudut ilmu nahwu dan as-sarf. Ini semua tuan-tuan yang kita duk syarah, hafal Quran, hafal hadis, belajar tafsir, belajar apa lagi? Belajar sirah, belajar hukum hakam nahwu dan sarf. Ini semua setelah dia selesaikan fardu ain. Jangan disibukkan tentang ilmu ini melainkan setelah dia selesai fardu ain. Pastikan anak kita tuan-tuan selesaikan khatam walaupun satu kitab yang ringkas tentang fardu ain dan dia diimtihankan. Dibuatkan exam tuan-tuan. Zaman sekarang jarang orang buat. Budak-budak diajarkan talaqi dhabil ilmu 7 tahun. Kemudian dibuatkan imtihan.
buatkan exam supaya dia boleh betul-betul faham tentang fardu ain. Kemudian baru dia sibukkan dengan benda-benda lain. Nak masuk tahfiz boleh, nak masuk perkara sekian-sekian boleh, nak masuk ilmu nahwu dan sebagainya boleh, tak ada masalah. Jadi zaman sekarang jarang. Dia tahu dia nak selesaikan. Cuba tuan-tuan cari guru yang boleh mengajarkan fardu ain dengan berkitab. Seminggu boleh khatamlah. Dengan syarat, dengan cara yang betul lah, guru yang betul. Kemudian dah khatam, suruh budak tu hafal dan buat imtihan. Supaya kita tahu budak ni betul-betul tak dia faham akidah, betul-betul tak dia faham hukum hakam syarak. Supaya dia tak membesar dalam keadaan jahil. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang ayah yang mampu membuat tarbiyah bagi anak dengan cara yang betul. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak kita daripada zuriat yang saleh dan daripada para ulama. Boleh jadi kita tuan-tuan, kita bukan daripada penuntut ilmu, tapi disebabkan barakah majlis ilmu, boleh jadi barakah itu sampai kepada anak kita. Yang ni kita dengar je majlis ilmu, tapi boleh jadi barakah itu turun kepada anak. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkara tersebut seperti mana yang kita harapkan. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu ta'ala kulla khair, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara waghfir li muallimina wa li mashayikhina wajzihim 'anna khairan. Allahumma arzuqna ru'yatan nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manami 'ala suratihi al-asliyah fi hadhihi al-lailah wa fi kulli lailah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.